Hello guys. Okay, hari ni saya nak berkongsi sedikit berkaitan pendatang asing tanpa izin atau dikenali sebagai parti. Okay, parti ni kita boleh rujuk kepada kesalahan warga asing yang dilakukan di dalam sesebuah negara. Bukan sahaja di Malaysia, malahan di mana-mana negara pun. Kalau seseorang itu melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration atau kesalahan-kesalahan yang berat, boleh dikategorikan sebagai pendatang asing tanpa izin kerana mereka melakukan perbuatan di sesebuah negara itu tanpa izin. Di Malaysia, terdapat 3 kesalahan utama yang sering dilakukan oleh warga asing apabila berada di negara kita. Nombor 1, kesalahan di bawah Seksyen 61C Akta Immigration 1959 Palang 63. Yang kedua, Seksyen 151C Akta Immigration 1959 Palang 63. Dan yang ketiga, di bawah Peraturan 39B Peraturan Immigration 1963. Okey, yang tiga kesalahan ini adalah kesalahan utama yang sering dilakukan oleh warga asing apabila mereka berada di dalam negara kita. Okey, hari ini kita ambil contoh satu, iaitu kesalahan di bawah Peraturan 39B Peraturan Immigration 1963. Okey, kesalahan di bawah 39B adalah merujuk kepada kesalahan iaitu salah guna PAS, iaitu seseorang warga negara asing yang masuk secara sah, dia ada PAS yang sah tetapi ia telah disalahgunakan dan tidak mengikut apa yang perlu dilakukan mengikut PAS berkenaan. Kita ambil salah satu kesalahan utama yang dilakukan adalah kesalahan di bawah Peraturan 39B Peraturan Immigration 1963, iaitu salah guna PAS. Okey, apa maksud salah guna PAS? Okey, salah guna PAS adalah melanggar atau gagal mematuhi mana-mana syarat yang ditentukan dalam endorsement atau PAS yang dikeluarkan kepada seseorang warga negara asing. Okey, saya beri 2 contoh. Okey, contoh yang pertama, salah guna PAS. Contoh yang pertama, okey, ada seorang warga negara asing, dia datang daripada negara A, dia dah mendarat di airport ke, pintu masuk ke, and then pegawai immigration telah meneruskan endorsement atau COP, PAS lawatan sosial tu mengikut kelayakan yang dia lah, kelayakan dia, sebab setiap negara dia ada kelayakan masing-masing. Okey, and then dia masuk, dia declare dengan pintu masuk, saya masuk untuk melancong. Jadi dia akan tunjuklah bukti tiket untuk pulang semua ada. Jadi selepas dia diberikan masuk, dia duduk seminggu, lepas tu dia pergi bekerja. Tak kisah dia bekerja part time ke, dia bekerja sepenuh masa ke, dia pergi bekerja. Itu adalah salah satu contoh salah guna PAS. Sebab PAS lawatan sosial hanya untuk melancong. Dan niat dia pun masuk pun untuk melancong, bukan untuk bekerja. Yang itu salah guna PAS. Walaupun dia ada PAS yang sah untuk tinggal di sini, sekiranya disalah je guna PAS tu, kita anggap itu adalah parti. Okey. Bagi kategori kedua, contoh kedua, okey. Ali, dia ada PAS permit kerja syarikat A, construction syarikat A. Lepas tu dia tak nak bekerja. Dia malas nak kerja kat construction, dia nak pergi kerja dekat minimarket. Okey, dia pergi kerja. Itu pun salah guna PAS. Sebab apa? Dalam permit tu, dia hanya boleh bekerja sebagai pekerja kontrak di construction lah, di sektor construction. Dia tak boleh bekerja, walaupun part time ya, dia tak boleh bekerja di pasar mini. Sebab salah guna PAS. Sebab dia hanya dibenarkan untuk bekerja di construction saja. Sebab lain sektor, lain majikan memang tidak boleh. Salah guna PAS. Yang ni memang banyak berlaku. Okey. Ada yang tanya, macam mana saya dapat kontrak subkon, dia subkon. Okey. Macam mana saya nak bekerja? Salah ke tak salah? Yang dapat kontrak, contoh mainkon dapat kontrak, saya subkon, boleh tak saya bekerja dekat sini? Tapi sebab alamat dalam permit kerja tempat lain, boleh tak saya bekerja di tempat ni? Okey, sebenarnya tidak ada masalah. Boleh. Dengan syarat mesti ada agreement antara mainkon dan subkon. Okey, contohnya mainkon dapat satu projek yang besar di Johor. Okey, dia nak subkon kepada syarikat Lily Enterprise.
Okey. So syarikat Lily Enterprise ni nak pergi bekerja dekat sini, nak dapat sampkon ni, dia nak pergi mungkin wiring ke apa, dia mesti menggunakan pekerja-pekerja dia ni. Okey. Jadi pekerja-pekerja ni boleh membuat wiring di construction yang kat sini lah, kat maincon tadi tu. Cuma dia perlu ada perjanjian maincon dengan subcon. Perlu ada perjanjian supaya tidak memberikan sebuah kesalahan kerana mereka bekerja dengan izin sebab memang majikan ni dapat kontrak kat sana. So itu bukan satu kesalahan di bawah section peraturan 39B peraturan immigration. Bagi warga asing yang melakukan kesalahan di bawah peraturan 39B peraturan immigration, hukuman yang bakal mereka hadapi adalah penjara tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Jadi hukuman ni biasanya akan ditentukan oleh pihak mahkamah apabila warga asing ini dibawa ke muka pengadilan untuk tujuan pendakwaan. Once dijatuhi hukuman, pas yang dihidup pun kita akan immigration akan batalkan pas tu dan usir mereka dan disenarai hitamkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Jadi kita perlu tahu apa tujuan sebenar seseorang warga asing itu masuk. Bila kita tanya, saya tak tahu, saya kerja part time saja. Tak, sebenarnya tak boleh. Kamu sebenarnya warga asing ni dibenarkan masuk untuk tujuan ini, itu sajalah dia punya yang dia boleh buat di Malaysia. Dia tak boleh suka-suka hati hari ni pergi kerja sini, besok bekerja sini, lusa nak pergi kerja sana. Tidak boleh. Sebab itu tidak dibenarkan. Dan walaupun dia ada permit tetapi dia bekerja di tempat lain, kita akan anggap dia sebagai pendatang asing tanpa izin. Parti. Okey, untuk slot kali ini cukup untuk satu kesalahan ni. Nanti saya akan update untuk video-video seterusnya. Section 15.1C, Section 61C semua saya akan update. So, kepada rakan-rakan boleh subscribe channel saya untuk next update berkenaan pendatang asing tanpa izin. Jadi jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen di ruangan komen YouTube saya jika ada sebarang pertanyaan, dan sharekan video ini kepada rakan-rakan supaya negara kita ni bebas daripada parti dan kita sebagai rakyat Malaysia bersama-sama dengan agensi penguatkuasa dalam membanteras parti. Sekian, terima kasih.